Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Atina Adiana binti Zunizam daripada kelas DEC 3A. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang topik yang bakal dibahaskan dalam video saya, iaitu tentang kesihatan mata. Mata merupakan anugerah Tuhan yang sangat berharga. Oleh itu, kesihatan mata perlu diambil kira kerana ia mungkin tidak dapat diganti apabila kita kehilangannya. Untuk memastikan kita dapat menikmati penglihatan yang baik dan berpanjangan, kita perlu menitik beratkan soal kesihatan mata dan menjaga keseluruhan fungsi penglihatan. Kita perlu mendapatkan pemeriksaan mata secara berkala untuk memastikan fungsi penglihatan adalah baik. Antara tips penjagaan mata yang boleh diamalkan adalah dengan memastikan kita membaca pada jarak 30 hingga 40 cm daripada buku ke mata. Jarak yang terlalu dekat boleh menyebabkan otot mata menegang untuk memfokus dan mengakibatkan sakit kepala. Seterusnya, posisi badan hendaklah sentiasa tegak. Posisi membaca sambil berbaring berpotensi untuk menyebabkan otot-otot mata terpaksa bekerja dengan lebih untuk memfokus pada bahan bacaan. Jadi, mata akan menjadi lebih cepat letih dan tidak dapat bertahan lama untuk membaca. Selain itu, membaca ketika berada di dalam kenderaan bergerak atau keadaan jalan yang bengkak-bengkok boleh menyebabkan sakit kepala dan mabuk. Pastikan pencahayaan yang digunakan tidak terlalu malam atau tidak terlalu terang ketika membaca kerana ia boleh mengganggu keselesaan dan kesihatan mata. Pemakanan yang betul memainkan peranan yang amat penting dalam menjaga kesihatan mata sekaligus dapat mencegah daripada penyakit mata. Pastikan makanan seharian yang diambil dapat memberi nutrisi penting yang mencukupi bagi mengekalkan kesihatan mata. Amalkan makan makanan yang kaya dengan vitamin A dan C seperti susu, sayuran, lobak dan tomato serta buah-buahan anggur dan aprikot kerana ia kaya dengan kebaikan untuk mata kerana sumber vitamin A yang sangat tinggi. Seterusnya, terdapat beberapa amalan senaman mata yang boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian sebagai rutin demi menjaga kesihatan mata. Yang pertama, kita boleh pergi ke luar rumah, lihat satu objek berdekatan, kemudian beransur-ansur melihat pula objek yang lebih jauh sejauh yang mungkin. Selepas itu, lihat semula objek yang berdekatan dengan anda. Yang kedua, gerakkan mata ke kanan semaksimum mungkin, berhenti sekejap, kemudian ke kiri dan berhenti sekejap, seterusnya ke atas, ke bawah dan tengah. Yang ketiga, setelah 1 jam atau 2 jam berada di hadapan komputer, berhenti sekejap, lihat objek yang berwarna hijau di luar rumah ataupun pejabat anda seperti pokok dan sebagainya. Warna hijau dapat menenangkan dan merehatkan mata anda. Ulang proses-proses tersebut beberapa kali sebelum meneruskan aktiviti yang dilakukan sebelumnya. Penggunaan komputer yang betul juga perlu diamalkan untuk menjaga kesihatan mata kita. Pastikan kedudukan komputer sama paras dengan mata dalam keadaan horizontal dan 30 cm dari mata. Keletihan pada mata akibat penggunaan komputer berlaku apabila terdapat cahaya yang berlebihan dari sumber luar seperti matahari dan lampu di dalam rumah atau pejabat. Gunakan lampu pejabat atau bilik yang mempunyai intensiti yang bersesuaian. Kekurangan kelipan mata akan menyebabkan air mata menejat dan mengakibatkan mata tidak mempunyai lapisan perlindungan. Fenomena ini disebut sebagai mata kering ataupun dry eye. Jika perlu, gunakan artificial tears untuk membasahkan mata apabila terasa kering dan berpasir. Keadaan mata kering ini boleh menjadi semakin teruk apabila keadaan bilik atau pejabat yang berhawa dingin. Akhir sekali, dapatkan pemeriksaan mata sekurang-kurangnya sekali setahun bagi memastikan tahap penglihatan mata anda dan kesihatan mata anda sentiasa berada dalam keadaan baik. Dapatkan nasihat doktor yang dengan segera jika anda mempunyai masalah mata merah, kesihatan di mata yang teruk, penglihatan kabur, benda asing di dalam mata ataupun kecederaan pada mata. Akhir sekali, terdapat beberapa mitos tentang
kesihatan mata yang masih lagi dipercayai pada era globalisasi ini. Antaranya adalah mencabut gigi menyebabkan penglihatan kabur. Secara faktanya, pesakit yang mencabut gigi akan diberikan suntikan bius setempat sebelum proses mencabut gigi dilakukan. Kebiasaannya, suntikan pada gusi bawah tidak menyebabkan masalah pada mata. Penglihatan berganda dan mata kabur merupakan kesan sampingan yang bersifat sementara kepada ejen bius setempat, iaitu lidocaine dan juga xylosine. Tetapi dinasihatkan untuk berjumpa pakar oftalmologi untuk rawatan lanjut jika keadaan ini berlarutan. Selain itu, ada juga mitos mengatakan bahawa kanak-kanak tidak perlu pemeriksaan mata sehingga memasuki alam persekolahan. Fakta yang boleh membangkang mitos ini adalah pemeriksaan mata seawal usia 3 hingga 7 tahun adalah perlu untuk mengelakkan terjadinya masalah mata malas ataupun amblyopia. Perkembangan mata kanak-kanak yang kritikal adalah pada usia tersebut. Jika sebarang keabnormalan dapat dikesan pada peringkat umur ini, pencegahan awal boleh dilakukan. Di samping itu, makan lobak merah akan memulihkan rabun mata juga sering diperkatakan sehingga hari ini. Lobak merah adalah makanan yang kaya dengan beta-carotene, iaitu pigment carotid yang juga dijumpai di dalam buah oren, sayur-sayuran, keju, susu, kuning telur dan juga hati. Carotid merupakan precursor penting bagi vitamin A, di mana kekurangan vitamin A yang ekstrim akan menyebabkan kebutaan seperti yang berlaku di kebanyakan negara yang sedang membangun. Vitamin A boleh membantu dalam mengatasi masalah degenerasi makular. Akan tetapi jika masalah penglihatan anda tidak berkait dengan vitamin A, penglihatan mata anda tidak akan berubah walau sebanyak mana pun anda memakan lobak merah. Sekian sahaja pembentangan kurikulum saya pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Melanie sebagai tenaga pengajar Kelab Kesihatan dan Kecergasan bagi kursus diisi. Sekian, terima kasih.